Din, slide jelas kan? Jelas doktor. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua, kepada Puan Sheila sebagai penyelaras, kepada nampak tadi ada Dr. Nur Azhar, kepada Cikgu Mira yang akan menjadi moderator pada petang ini, kepada Cikgu Kanan. Dia bukan cikgu kiri ya, cikgu kanan yang akan membuat perkongsian pada petang ini. Saya tak pernah sampai lagi SRJK Merukut apa? Lupa saya nama. SJKT Mugundan. Mukundan. Nanti kalau ada rezeki kita sampai sana lah. Jadi di kawasan dekat mana eh? Bukit Pelanduk tuan. Bukit Pelanduk. Ya. Oh, saya nantilah kalau ada rezeki nanti Puan Sheila bawa saya pergi ke sana, saya boleh apalah nanti. Boleh doktor. Sebab ramai yang membentang. Cikgu Mira apa di sekolah tu kan? Betul? Ya, doktor. Jadi hebat-hebat ni guru-guru sekolah tu. Okey, terima kasihlah kepada semua yang yang terlibat dalam program kita pada petang ini. Okey. Dan saya akan meneruskan perkongsian saya untuk membincangkan, untuk berkongsi tentang masih lagi maklum balas. Ya, ini kali kedua, siri kedua dalam sesi sisipan ini. Kita dah masuk ke siri yang ke-24, okay, untuk CDL hands-on session ini untuk Negeri Sembilan. Dan saya pada petang ini akan memberi tumpuan kepada maklum balas, jenis-jenis maklum balas. Dan insyaAllah lah, saya ingat tak boleh habiskan pada petang ini. InsyaAllah saya akan sambung pada minggu depan lah. Minggu depan saya akan sambung lagi yang lebih detail tentang maklum balas ini. Maklum balas ini sangat penting dalam kita menentukan proses pembelajaran anak-anak berlaku sebagaimana yang kita rancang, okay? Dan dia berlaku secara berterusan sekali dengan proses pembelajaran. Jadi maklum balas ada dua bentuk maklum balas. Satu, maklum balas guru kepada murid. Satu lagi ialah maklum balas murid kepada guru. Okay? Jadi macam contoh cikgu kanan, dia mendapatkan maklum balas daripada murid untuk untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam bahasa Tamil. Nanti kita boleh dengarlah dia punya perkongsian. Okay? Kalau mengikut Profesor John Hattie, okay, seorang pakar pendidikan daripada Queensland University Australia, dia menyebutkan bahawa maklum balas murid kepada guru itu lebih powerful, lebih berimpak tinggi. Okay? Jadi walau bagaimanapun maklum balas guru kepada murid pun mempunyai impak yang tinggi juga. Jadi kita kena seimbangkan di antara kedua-dua, memberi dan menerima maklum balas. Ada masa kita memberi, ada masa kita menerima maklum balas. Ini selaras dengan satu prinsip yang kita war-warkan dalam CDL ini, iaitu kita perlu meraihkan suara
dan pilihan murid. Suara, the voice of the student, suara anak-anak, dan juga kita memberikan peluang untuk anak-anak membuat pilihan. Kita nak membina tanggungjawab supaya anak-anak itu mempunyai tanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Ya. Jadi akhirnya nanti kita akan membangunkan apa yang kita namakan sebagai ketangkasan belajar. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai learning agility. Jadi bila kita membangunkan potensi anak-anak, dengan kita memberikan mereka pilihan, kita menghargai, meraihkan suara. Suara ni maksudnya dia boleh memberi pendapat, dia boleh memberi cadangan, pendapat dan cadangan tu diraihkan, kita hargai, maka secara tak langsung ataupun tidak langsung, secara beransur-ansur, gradually, beransur-ansur, sebenarnya kita membangunkan mereka punya potensi pembelajaran. Ya, ada juga yang dalam literature disebut juga sebagai self-regulated learners, regulated learners, self-regulated learning, pembelajaran regulasikan diri. InsyaAllah benda ni saya akan sentuh juga dalam sesi-sesi yang akan datang. Malah saya sudah menyiapkan satu modul, dia panggil sebagai modul tangkas belajar. Jadi kalau ada kesempatan nanti, mungkin cikgu-cikgu boleh ikutilah nanti bagaimana kita boleh meningkatkan ketangkasan belajar. Cuma kalau kita boleh boleh berpegang kepada tiga prinsip yang kita namakan sebagai jiwa pendidik. Yang pertama, kita mesti percaya dan yakin bahawa setiap anak-anak itu mempunyai harga diri. Dia ada dignity. Setiap anak-anak itu ada harga diri. Ya, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai dignity. Ya. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil sebagai karamah insaniah. Okey. Dalam bahasa Melayu kita kata harga diri ataupun kemuliaan insan. Setiap anak-anak dia mempunyai harga diri. Okey. Sebab dia adalah manusia yang istimewa, yang telah dijadikan oleh Tuhan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti percaya dan yakin bahawa setiap anak-anak itu ada potensi, ada bakat. Potensi, bakat, talent ini boleh dikembangkan, boleh dipupuk, boleh dibangunkan. Secara berperingkat-peringkat lah. Sebab tu kalau kita tengok setiap anak-anak ni, bakat ataupun potensi mereka tak sama antara satu sama lain. Walaupun mereka datang daripada keluarga yang sama, daripada ibu bapa yang sama, kan, daripada rumah yang sama, tetapi mereka mempunyai bakat dan potensi yang berbeza-beza. Ini pentingnya, kan, kita meraihkan perbezaan. Kalau sama saja semua pun kita tak nampaklah ada kita panggil keperbagaian. Sebab keperbagaian itu penting dalam kehidupan kita ni. Jadi bila ada keperbagaian, kita ada banyak pilihan yang boleh kita buat dalam hidup. Yang ketiga, kita percaya dan yakin bahawa setiap anak-anak itu boleh belajar dan boleh diajar. Nah, ini pun penting. Setiap anak-anak itu mempunyai kebolehan untuk belajar. Cuma cara dia belajar mungkin keupayaan dia belajar tu berbeza-beza antara satu sama lain. Tapi semuanya boleh belajar. Walaupun apa latar belakang
mereka. Kita bayangkanlah anak-anak yang tak boleh melihat, tak boleh mendengar, tak boleh berkata-kata pun boleh diajar dan boleh belajar. Ah, Apa ni? Saya selalu bagi contoh seorang seorang dia sebenarnya seorang sarjana juga, namanya Helen Keller. Helen, Helen, Keller, Keller. Dia ni seorang yang peka, bisu dan buta. Tapi dia menjadi hebat oleh kerana seorang guru yang bernama Anne Sullivan. Sebab Anne Sullivan ini seorang yang berjiwa pendidik, dia yakin dan percaya bahawa anak muridnya bernama Helen Keller itu mempunyai potensi yang boleh dikembangkan dan boleh belajar serta boleh diajar. Cara dia berkomunikasi, dia gunakan sentuhan macam ni, jari itu. Dia boleh berkomunikasi peringkat awal. Jadi kalau berminat boleh pergi ke YouTube nanti, cari filem. Filem tu ada dalam YouTube. Nama filmnya ialah Miracle Workers. Betul Dr. Azhar? Miracle Worker. Betul. Okay. Jadi Miracle Worker tu nanti boleh tengok. Dia pun ada buku. Saya ada buku dia, My Story, tulis sendiri oleh Helen Keller. Dia seorang aktivis, sangat dia dah tak ada dah. Dia cerita dia bermula pada tahun kita belum lahir lagi. Tapi dirakamkan kisah tersebut untuk menunjukkan bahawa setiap anak-anak mempunyai potensi, setiap anak-anak ada harga diri dan setiap anak-anak boleh belajar dan boleh diajar. Jadi konteks feedback yang saya nak bincangkan ini adalah dalam konteks itu. Maksudnya keyakinan dan kepercayaan kita bahawa setiap anak-anak ni boleh boleh belajar dan boleh kita ajar dan boleh kita pupuk potensi. Jadi kita tak boleh cepat mengalah. Kita kena, kalau kita ada keyakinan dan percayaannya begitu, insya-Allah we go for it. Okay, kita melakukannya secara bersungguh-sungguh. Sebab tu pada minggu lepas saya ada kongsikan sedikit tentang lingkungan keprihatinan dan juga lingkungan pengaruh. Jadi maklum balas ni dapat mengembangkan nanti lingkungan pengaruh. Ini saya tak mau sentuh balik lah. Saya dah bincang kepada minggu lepas. Kalau kita banyak memberikan fokus kepada lingkungan pengaruh, berbanding dengan lingkungan keprihatinan yang kita tidak boleh kawal, lingkungan pengaruh ni adalah lingkungan yang kita boleh kawal. Yang anak-anak tu boleh kawal. Kita mesti selalu ingat, bila anak-anak datang sekolah, dia akan bawa dua perkara. Pertama, dia akan bawa dia punya kita panggil kebolehan, the ability. Yang kedua, dia akan bawa usaha ataupun effort. Kebolehan tak sama. Kalau kita fokus kepada kebolehan, mungkin kita akan dapati bahawa kebolehan itu akan menjarakkan di antara seorang individu dengan seorang individu anak-anak yang lain. Tapi kalau kita fokus kepada effort, kepada usaha, semua anak-anak boleh berusaha. Boleh memberikan komitmen, kesungguhan, berusaha bersungguh-sungguh tanpa letih dan jemu untuk memperolehi apa yang perlu dipelajari oleh mereka. Ini sebab tu dia panggil lingkungan pengaruh itu. Berbeza kalau orang itu banyak memberikan fokus kepada lingkungan keprihatinan, dia seorang yang reaktif, bukan seorang yang proaktif. Jadi kita nak jadikan anak-anak kita ni seorang yang proaktif, bukan seorang yang reaktif.
Kita nak jadikan dia seorang yang proaktif. Orang-orang yang reaktif ni orang-orang yang banyak memberikan fokus mereka, tenaga mereka kepada lingkungan keprihatinan. Keprihatinan ni lingkungan yang kita ambil berat, tetapi kita tak ada kawalan terhadap perkara-perkara yang terdapat di dalam lingkungan berkenaan. Okey. Jadi saya ingat saya apa dulu yang itu. Okey. Kan tak sempat dalam masa tak ada ya. Dah pukul 3 dah. Okey. Dalam maklum balas ini, feedback ini, dia ada 4 jenis. 4 jenis maklum balas. 4 jenis maklum balas. Jadi kalau tengok dalam apa tu, dalam bulatan itu, bulatan yang di dalam tu, di tengah-tengah itu, itulah kawatan dalam kawalan. Okey. Dawatan dalam kawalan. Itu yang kita kaitkan tadi dengan orang-orang yang proaktif. Dia akan banyak memberi fokus kepada lingkungan kawalan. Okey. Ada masa kita pun juga boleh berikan fokus juga kepada lingkungan pengaruh dan selebihnya itu, tapi tak banyak. Kita tak banyak. Kita perlu mengurangkan fokus kita pada lingkungan pengaruh. Okey, influence. Yang influence masuk di sini adalah influence guru lah. Dan ada satu lagi lingkungan yang tak boleh diubah. Maksud tak boleh diubah ni, kita tidak ada kawalan terhadap lingkungan berkenaan. Cuba kita tengok jenis yang pertama ialah yang kita katakan ability tadi, bakat. Okey. Bakat. Jadi kalau kita banyak memberikan maklum balas terhadap bakat, tidak kepada dia punya effort. Macam kita kata anda ni seorang yang bijak, anda ni seorang yang hebat dan sebagainya kan. Dan sebaliknya lah. Sebaliknya tu, anda ni teruk jangan kalau kita gunakan istilah yang agak kasar ya. Bodoh dan sebagainya itu, itu lagilah. Dia akan membentuk satu bentuk minda, dan minda inilah yang orang yang membuat banyak memberikan maklum balas terhadap menggunakan memberi fokus kepada lingkungan yang tidak boleh diubah itu. Bakat tu memang Tuhan dah jadikan dia begitu. Okey. Mungkin oleh kerana dia punya genetik dan sebagainya, mana kita boleh ubah. Benda begitu. Bakat tu memang dia ada bakat. Kan? Tapi sebenarnya kita boleh tingkatkan lagi potensi itu melalui usaha. Okey. Jadi sebab tu kalau mengikut Profesor Carol Dweck, D-W-E-C-K, Carol Dweck. Dia ni adalah pakar dalam, dia panggil growth mindset. Dia akan bandingkan pendekatan yang membawa kepada fixed mindset. Maksud fixed mindset ni dah macam tak boleh ubah dah. Sesuatu tu tak boleh berubah. Jadi sedangkan kita yakin bahawa potensi itu boleh dikembangkan. Boleh dikembangkan. Dipanggil fixed mindset. Begitu juga kalau kita banyak berfokus, maklum balas kita banyak memberi fokus kepada outcome, kepada keberhasilan. Ini pun sebenarnya tak banyak membantu mengembangkan usaha anak-anak, usaha murid. Dia masih lagi berfokus kepada apa tadi? Kepada kebolehan. Bukan kepada effort. Okey. Ini pun sebenarnya akan menjurus kepada fixed mindset. Ataupun mindset yang telah ditetapkan. Tetap, maksud tak boleh berubah. Tetap. Okay? Dan yang seterusnya ialah jenis yang ketiga ialah kita memberi fokus kepada bagaimana anak-anak membuat keputusan. Ini yang kita kata kita meraihkan dia punya pilihan. Ya, pilihan. Maksudnya
Sebab tu penting bila kita memberikan anak-anak tu ruang untuk membuat keputusan ataupun untuk membuat pilihan, kita membina dia punya keyakinan. Okay? Dia punya self-efficacy. Keyakinan dia untuk melakukan sesuatu perkara, sesuatu tugasan yang telah ditetapkan kepada mereka. Okay? Contohnya di sini, diberikan di sini ialah anda menggunakan strategi yang baik. Kita fokus kepada effort dia. Effort dia untuk mengenal pasti strategi. Ini salah satu ciri anak-anak yang mempunyai regulasi kendiri ini, self-regulated learners ni, mereka ni mempunyai keupayaan untuk memilih strategi yang baik. Okay? Strategi yang baik. Ini akan membantu dia melaksanakan refleksi kendiri, okay? Dan juga membantu dia punya pembelajaran. Jadi maksudnya dia ingat bahawa strategi adalah satu komponen yang penting dalam pembelajaran, dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Jadi dia akan setiap kali dia boleh tengok saja menerima sesuatu tugasan ataupun melaksanakan sesuatu aktiviti pembelajaran yang telah direka bentuk oleh guru-guru, maka dia akan menggunakan, dia akan memilih strategi. Okay? Dan strategi ini mungkin berbeza di antara satu tugasan dengan tugasan yang lain, bergantung kepada mungkin mata pelajaran ataupun topik yang ditetapkan dalam tugasan tersebut. Itu maksudnya jenis yang ketiga. Maklum balas yang memberi fokus kepada cara anak-anak memilih strategi ataupun cara mereka membuat keputusan. Jadi kita menggalakkan mereka membuat pilihan. Bila pilihan itu betul, kita akan beri maklum balas. Anda telah menggunakan strategi yang baik. Bukanlah strategi yang perfect kan. Maksudnya strategi itu boleh membantu mereka untuk merancang, untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran ataupun melaksanakan tugasan yang telah ditetapkan. Dan jenis maklum balas yang keempat ialah maklum balas yang memberikan fokus kepada keupayaan anak-anak untuk menguruskan pembelajaran. Ini kita panggil regulasi kendiri. Kita perlu ingat ya, untuk kemampuan seseorang itu menguruskan proses pembelajarannya dengan baik, dia mesti dapat menguruskan, pertama, dia dapat menguruskan tingkah laku dia. Okay? Yang kedua, dia boleh menguruskan pemikiran dia, kognitif. Okay? Dimensi kognitif. Yang ketiga, dia dapat menguruskan emosi. Sebab emosi ini sangat mempengaruhi kualiti pembelajaran. Kalau anak-anak tidak mempunyai emosi yang bagus, yang baik, tak diuruskan dengan baik, maka dia akan menjejaskan proses pembelajaran. Ini semua kajian menunjukkan bahawa pentingnya emosi dalam pembelajaran. Okey, jadi anak-anak tu perlu diberikan bimbingan supaya mereka mempunyai keupayaan untuk mengurus emosi masing-masing. Emosi ini macam-macam lah kan, marah, gembira, cepat terlalu sensitif, mungkin dia very reaktif nantilah. Jadi dia boleh menguruskan diri dia. Contohnya anda telah menguruskan emosi anda dengan baik. Maksudnya dia boleh berbeza pendapat, dia boleh mendengar perbezaan pandangan daripada pihak lain, dan sebagainya. Ini perlu dipupuk daripada awal, daripada sekolah rendah. Kita pupuk
Sekarang ini dipanggil sebagai SEL, Social and Emotional Learning. Okay? Yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran anak-anak. Jadi dengan kita memberikan maklum balas kepada keupayaan anak-anak itu untuk menguruskan diri, pembelajaran dia dipanggil regulasi kendiri, ini adalah keupayaan dia untuk menguruskan pembelajaran. Nanti saya akan bincangkan lebih detail. Dalam regulasi kendiri ini ada elemen metakognitif. Okey, metakognitif ni ada pengetahuan tentang metakognitif, ada kemahiran tentang metakognitif. Ini kita akan bincanglah dalam sesi-sesi yang akan datang. Jadi saya ingat saya dah ambil masa yang agak lebih 10 minit, 3:10. Saya berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah pada sesi yang akan datang, pada perkongsian yang akan datang, saya akan detailkan lagi tentang maklum balas ini. Jadi terima kasih kepada semua rakan-rakan guru yang yang hadir pada petang ini. Kepada mereka yang tak sempat, nanti bolehlah menyemak di laman web Cognitive Docs Learning rakaman-rakaman yang dah sampai ke peringkat siri yang ke-24. Seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Mira untuk sesi perkongsian yang seterusnya petang ni. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Doktor. Okey, Doktor telah stop sharing. Sepanjang perkongsian kita pada pada hari ini, beginilah suara saya, suara serak-serak basah. Tapi tak tahulah seksi ke tak. Terima kasih Dr. Mustafa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada Dr. Mustafa, Puan Sheila dan juga penceramah kita pada hari ini, iaitu Cikgu S. Kanan, para guru dan jawatan kuasa teknikal CDL yang hadir pada hari ini. Terlebih dahulu, saya mengalu-alukan kehadiran semua orang ke CDL Hands-on Online Session Negeri Sembilan, dan hari ini ialah siri yang ke-24. Okey. Terlebih dahulu, saya tidak ingin membuang masa ya. Terlebih dahulu, saya mengambil kesempatan untuk memperkenalkan pembentang kita pada hari ini, iaitu Cikgu Kanan, yang juga merupakan rakan seperjuangan saya di sekolah. Beliau duduk depan je meja saya. Setiap hari kami berjumpa. Dari SJKT Mugundan, beliau akan membuat perkongsian. Perkongsian beliau telah berlaku, telah jalankan dalam bahasa Tamil, tapi hari ini beliau akan berkongsi dengan kita untuk kegunaan semua bahasa-bahasa lain. Saya membacakan abstrak beliau ya. Tajuk beliau ialah meningkatkan kemahiran menjana idea karangan autobiografi bahasa Tamil dengan menggunakan teknik emoji. Kita biasa tengok emoji ni dalam WhatsApp, dalam Insta, dalam TikTok. Tapi kehebatan Cikgu Kanan ni, dia bawa teknik emoji ni masuk ke dalam PDP beliau. Hebat Cikgu Kanan. Okey, saya membacakan abstrak beliau. Kajian berbentuk kualitatif ini merupakan kajian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran menjana idea murid tahun 4 dalam karangan autobiografi dengan menggunakan teknik emoji. Responden kajian terdiri daripada 6 orang murid tahun 4 yang diwakili oleh 5 orang murid lelaki dan seorang murid perempuan yang mendapat tahap penguasaan 2 dalam karangan autobiografi. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen sebelum dan selepas intervensi dijalankan. Pemerhatian semasa proses intervensi dijalankan dan disokong oleh data temu bual. Data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab persoalan kajian.
Dapatan kajian menunjukkan penggunaan emoji mampu meningkatkan kemahiran menjana idea murid dalam penulisan karangan autobiografi. Ia juga turut memberi motivasi kepada murid dan meningkatkan prestasi penulisan murid dalam mata pelajaran bahasa Tamil. Okey, sebelum ni kita selalu lihat emoji ni sebagai sesuatu yang lucu dan sebagai sesuatu yang untuk melahirkan emosi kita dalam telekomunikasi, dalam handphone, dalam Insta, dalam TikTok. Tetapi kali ini kita dapat melihat bagaimana teknik emoji. Cikgu Kanan akan membentangkan bagaimana teknik emoji digunakan sebagai satu elemen untuk membantu murid mendapatkan idea. Saya tak sabar-sabar untuk mendengar penjelasan daripada Cikgu Kanan. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput penceramah kita pada hari ini, iaitu Cikgu Kanan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Hai Kanan. Hai Cikgu Mira. Okey. Selamat petang. Okey, selamat petang kepada Doktor, Puan Sheila, moderator Cikgu Mira, rakan sempurna saya. Boleh dengar Cikgu Mira? Boleh. Kami bersiaran di tempat yang sama hari ini. Okey. So, pertama saya mengucapkan saya ingin merakamkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi dapatan saya lah bersama-sama cikgu-cikgu yang lain. Okey, tanpa lengahkan masa, saya sharekan skrin. Okey, pada petang ni saya nak sharekan idea saya ataupun dapatan saya dalam meningkatkan kemahiran menjana idea karangan autobiografi dengan menggunakan teknik emoji. So, benda ni saya saya buat dalam bahasa Tamil. So, hari ni saya nak bentangkan supaya boleh digunakan untuk semua mata pelajaran. So, sebagai pengenalannya, kemahiran menulis merupakan antara komponen yang penting dalam pengajaran bahasa. So, setiap bahasa, dikatakan bahasa Tamil, bahasa BM, English, Chinese, semua kita mesti ada komponen penting iaitu menulis supaya murid dapat mengeluarkan idea mereka melalui penulisan mereka. So, berdasarkan sukatan pelajaran, terdapat pelbagai bentuk karangan diajar kepada murid untuk menyampaikan idea-idea atau perasaan mereka. Sebagaimana di sini kita semua cikgu, so kita pun tahulah bentuk-bentuk karangan yang kita perlu ajar untuk murid-murid. So, bagi saya karangan yang paling asas ialah karangan autobiografi. Dan daripada tahun 3 murid dah mula menulis karangan atau autobiografi. So, mengikut sukatan pelajaran saya mengajar tahun 4. So, dalam tahun 4 dan di SKP untuk bahasa Tamil kita ada 3.65 iaitu menulis autobiografi dalam 80 patah perkataan. So, murid tahun 4 semestinya kena menulis karangan ni dalam 80 patah perkataan. So, apabila saya di kelas, okey, saya dapati, so semasa saya di sekolah ni, so sekolah ni saya mula bertugas di sini di SJKT Magundan pada bulan 6 tahun ni. So, saya berpindah daripada SJKT Kuala Pilah ke SJKT Magundan. So, saya diberi amanah untuk mengajar murid tahun 4. So, bila murid tahun 4, so murid tahun 4 ni memang cabaran untuk bukan saya seorang semua, tapi untuk semua perjuangan saya lah, kerana tahun 4 ni setahu kita mereka berada dalam situasi PKP semasa tahun 1 dengan kebanyakan tahun 2. Maka ada pelajar yang mempunyai masalah dalam pemahaman. So, ini dah tahun 4, so mereka perlu mengeluarkan idea untuk menulis. So, bila saya mula meneliti mereka menghadapi kesukaran untuk membaca, menulis. Maka saya dalam setiap PDPC yang saya masukkan, saya perlukan memberi bimbingan yang khas kepada mereka. Maka mereka mengalami cabaran dalam menulis. So, 6 orang murid yang saya kenal pasti. So, 5 orang daripada mereka daripada murid lelaki dan seorang murid perempuan. So, mereka menghadapi kesukaran untuk menjana idea. So, saya dah katakan karangan autobiografi ini mudah, ringkas. So, cuma mereka perlu menuliskan idea ataupun apa yang mereka patutlah daripada pendahuluan sampai penutup. Tapi murid-murid ini memang tidak dapat menjanakan idea-idea. So, apa yang saya lihat daripada temu bual bersama mereka dan sesi perbincangan perkongsian bersama mereka meluahkanlah perasaan-perasaan mereka, apa yang
menjadikan mereka sangat lemah. So mereka untuk menjana idea mereka perlukan juga bantuan. So saya bersamalah rakan-rakan saya bincang untuk saya melaksanakan kerja tindakan. So saya ambil ini sebagai satu cabaran dalam PDP saya. So saya menggunakan model Seven Chemist yang menyatakan bahawa terdapat 4 langkah penting dalam proses pelaksanakan yang sebagaimana rakan-rakan saya tahu. So dalam model ni saya buat tinjauan awal dulu, lepas tu merancang tindakan, so melaksanakan tindakan dan memperhatikan tindakan saya ni sejauh mana memberi impak kepada murid. Lepas tu saya mereflect. So untuk tinjauan awal, so saya berbincang dengan murid. So hasil dapatan dari perbincangan bersama murid, saya dapati murid sukar untuk menjana idea. Oleh kerana mereka sukar menjana idea, mereka sudah mula rasa bosan kerana tidak dapat menulis. Kerana untuk aktiviti menulis ni, kita mengambil lebih kurang dalam PDPC 1 jam. So 1 jam ni mereka kalau tak dapatlah jana idea, titik permulaan mereka dah sukar, so maka mereka tak dapatlah tulis. So oleh sebabkan dia tidak dapat tulis, dia sudah merasa bosan. So oleh kerana itu dia perlukan dorongan. So saya merancang untuk menggunakan emoji. So idea emoji ini sendiri saya dah ambil daripada, saya pick daripada murid saya sendirilah. Kerana murid saya sendiri ni dia suka dengan emoji di kelas. So untuk dalam kelas ni dia orang biasalah dia orang melukis watak yang smiley yang mengatakan dia ketawa, smile. So saya pick daripada idea mereka sendiri, saya masukkan idea tersebut dalam karangan saya. So penggunaan simbol ni dalam media pembelajaran ni dapat memberi satu dorongan kepada mereka kerana mereka dapat mengembangkan pemahaman dan komunikasi mereka melalui emoji. So penggunaan emoji untuk menjana idea, pemerhatikan penjanaan idea murid dan sesi temu bual semasa dan selepas penggunaan emoji. Okey. So 5 watak ini menjadi watak utama dalam teknik emoji ini. So watak utama dia, yang pertama dia yang bertanda soal, lepas tu saya gunakan untuk yang watak driver dan watak dengan tag harga, membeli belah dan rasa yang kelas sekali dengan hardship. So 5 watak ini menjadi watak utama saya. So saya mulakan dengan watak pertama je dulu. Yang watak pertama yang dengan tanda soal yang menjadi watak pertama yang saya gunakan dalam kelas. So saya tanyalah kepada murid. So kalau sekarang autobiografi, katakanlah saya sebuah pensel. Okey, saya sebuah pensel. So apa aku akan tanya kepada kawan-kawan kita. So hasil daripada perbincangan tu saya dapati okey dalam pertama mereka nak mengenalkan diri. So emoji-emoji yang lain sendiri dipilih oleh murid. Yang pertamanya dia perlu diperbuat di sebuah kilang. So kalau sebuah pensel ataupun sebuah objek dia buat di kilang. So apa yang seterusnya yang murid akan terfikir dalam fikiran mereka ialah rupa bentuk dia. So kalau sebuah pensel, apa rupa bentuk dia? Lepas tu mereka akan menulis ataupun menjana idea dengan warna pensel. Dan mereka dilahirkan bersama-sama dengan rakan-rakan. So ini 4 emoji ini membantu saya. So mereka menjana idea watak utama dia ialah emoji dengan tanda soal. Yang lain-lain ialah membantu mereka. So saya menggunakan peta bulatan untuk untuk fasa pertama ni. So fasa pertama saya berikan peta bulatan dengan sebiji emoji ni je. So murid dapatlah dia menjana idea yang kilang, bentuk, warna, kawan. Dan apabila dah dapat idea, so murid dah mula menulis pula. Daripada perkataan dia menjadi kepada ayat-ayat ringkas. So siapakah saya? Apa diri saya? Saya dilahirkan di mana? So apakah bentuk saya? Warna dan kawan. So yang ini menjadikan satu petikan yang kompak kepada murid. So disebabkan dah ada idea, dah menjana idea ni, murid mudah pula untuk menulis. So selepas watak pertama, saya kenalkan kepada mereka watak kedua dia. So watak kedua dia watak driver. So watak driver ni saya nak murid hanya tumpukan perhatian untuk pengangkutan sahaja. So daripada hasilkan di kilang, murid akan menulis tentang pengangkutan apa dan suasana semasa mereka berada dalam pengangkutan tersebut.
So hasil daripada ni saya dapati bersama-sama dengan murid lah. Yang pertama mereka akan membuat packing lah, masukkan dalam kotak ke ataupun apa jenis bagaimana. Kalau pensel, kita tahulah dengan rakan-rakan dalam satu kotak ada berapa biji, dimasukkan dalam kotak, disimpan. Dan keduanya, idea keduanya ialah melalui dia pengangkutan, ya lori, kapal terbang. So dengan ini, dengan ada gambar-gambar ni, dia dapat menjana idea satu, lepas tu pada masa yang sama saya dapat perhatikan kosakata mereka menjadi lebih menarik. Dan murid yang lemah, murid yang bosan, so dia dah mula dia dah mula bertutur dan bercakap. Kerana masalah pertama dia, kalau dia bosan ataupun dia susah nak menjana idea, maka dia akan diam dalam kelas. Apabila saya menggunakan emoji-emoji ini, maka mereka lebih seronok belajar mata pelajaran saya. So masuk PDPC ni saya dapatlah respon yang baik daripada murid-murid ni. Yang ketiga ialah bersama kawan dan suasana di dalam masa-masa pengangkutan ni. Katakanlah kalau dalam kota tu dia gelap, so gelap dia akan takut. Tapi bersama kawan mereka akan rasa lebih selesa. Dan last sekali ialah mereka menulis tentang dihantar ke mana. So dihantar ke kedai ke, di pasar raya. So benda-benda dia akan menulis tentang pengangkutan perjalanan mereka sahaja dalam petikan kedua. Yang ketiganya saya gunakan price tag. So emoji bersama price tag. So emoji bersama price tag ni, so saya sudah jelas kepada murid. So sekarang yang kedua tadi mereka menulis tentang perjalanan. Sekarang di dalam pasar raya ataupun di dalam kedai, apa yang berlaku untuk kamu? So mereka akan menjanakan idea mengenai suasana ataupun tingkah laku yang berlaku di kedai itu saja. So hasil daripada bincang dengan murid-murid, penjanaan idea murid, yang pertama mereka akan, ini idea-idea ni memang daripada murid-murid. So lepas saya dapat idea daripada murid, barulah saya tambahkan yang emoji-emoji yang lain semua. Emoji yang saya bagi kepada murid yang emoji yang tag saja. So hasil daripada emoji tag ni dapatlah dia kata kita akan susun. Apa benda pun akan masuk ke kedai, mereka akan susun dahulu. Lepas tu mereka akan berikan price tag untuk benda tu. Ataupun apa yang kita nak jual lah, dia akan bagi price tag, berapa harga. Lepas tu bersama kawan, di situ pun dia orang rasa seronok bersama kawan. Tapi seorang demi seorang kawan dijual pula, terjual. So maka rasa sedih kerana kawan-kawan dah meninggalkan. So ini adalah idea daripada murid-murid saya sendiri. Dan lepas tu saya gunakan emoji dengan bag jual lah, perjualan. So shopping lah. So ini semua seronok. Kalau shopping dah semua murid seronok lah. So untuk shopping ni, so saya hasil daripada perbincangan dengan murid. So idea yang daripada murid ialah yang pertama adalah ada seorang datang untuk membeli dia. So membeli gunakan wang. So itu idea kedua. So daripada tu dia dapat tuan baru dan dia merasa gembira kerana dapat tuan baru. So yang ini semua idea-idea yang satu perkataan. So perkataan ini murid dapat melalui perkataan-perkataan ini mereka dapat menjana ayat yang sesuai lah untuk autobiografi ini. Dan last kali ialah emoji dengan heart. So emoji dengan heart ni mereka rasakan mereka ni sangat gembira dengan tuan baru. So apabila dapat tuan baru dah, so petikan dah terakhir, sampai ke petikan terakhir ni, so saya nak rasakan, okey, apa perasaan anda dengan tuan baru? So tuan baru kamu gunakan, apakah penggunaan kamu kepada tuan baru kami? So maka murid-muridlah dia memberilah jawapan ataupun mereka dah mula memberikan isi-isi yang lebih mantap. So dengan tuan mereka, so mereka katalah penggunaan mereka. So apa kalau pensel, so mereka dapatlah guna untuk ditulis. So dibawa ke sekolah. So mereka rasa lebih gembira berkhidmat kepada majikan dia ataupun tuan dia. Dia berasa senang hati bersama tuan dia. So yang ni adalah idea-idea daripada yang murid yang saya rasa yang mula-mula yang rasa bosan, yang tak nak keluarkan suara. So lepas gunaan emoji-emoji ini mereka rasa lebih seronok. Kerana emoji-emoji ini bagi saya mereka lebih bersama dengan murid-murid. So mereka tidaklah lihat banyak tulisan. Kerana kalau tulisannya murid-murid ini dia memang tak suka sangat. So kalau dah tak suka sangat mereka tak nak belajar idea, tak nak tulis. So saya buatkan apa? Mereka berfikir dulu. Bagi emoji mereka berfikir dulu, mereka buatkan apa idea yang mereka boleh tulis. So lepas idea, so saya dah katakanlah saya dah katakan kalau satu emoji
lebih-lebih 4 lah, 4 isi cukup untuk emoji ni. So jangan lebih daripada 4 ataupun 3. So murid yang lemah pun kalau 3 idea dia dijana, so dia akan lebih rasa seronok. So apa yang saya lihat, so benda ni saya buat untuk murid yang saya rasakan lemah lah TP2, TP3, tapi murid-murid yang dapat TP6 pun dia dah lebih seronok dia nak mengikuti juga teknik ni. Yang kerana dia kata teknik ni lebih sesuai, lebih senang, lebih mudah cikgu. So dia hari ni dia tulis 1 petikan, 2 petikan, dia dah rasa dah petikan tu dah mantap. So masa mereflect ni saya dapatlah tahu di mana penggunaan emoji ni dapat menarik perhatian murid. Murid lebih seronok untuk mengambil bahagian dalam aktiviti untuk menjana idea. So idea ni macam-macam idea, bukan saja 4 idea yang saya dapat. So murid dah mulalah daripada berinteraksi 2 hala kan. So mereka dah senang dengan saya, macam-macam lah idea yang mereka keluarkan. So idea-idea yang boleh menulis dalam ni kita masukkan dalam idea yang kita dapat. So murid-murid dapat menjana idea dengan tulisan. Dan ada juga kelemahan yang saya dapati, iaitu mereka memerlukan masa kalau idea tu dah terlebih sangat. So itulah saya dah hadkan kepada 3 atau 4 saja. Kerana kalau tak, satu emoji ni macam-macam saya dapat lihat daripada murid-murid saya. Dan perlu merancang aktiviti untuk semua murid. So saya tak bolehlah untuk fokus kepada 6 murid sahaja. Yang murid-murid lain di kelas pun mereka perlukan latihan-latihan yang boleh dibuat oleh mereka pada masa yang samalah. So itu kelemahan yang saya dapat lihat. Dan ini menunjukkan ujian pra dengan ujian post yang saya dapati. So lebih kurang teknik ini saya aplikasi di kelas lebih kurang 6 minggu. So saya cuba daripada petikan pertama lah, emoji pertama, emoji kedua, emoji ketiga. Dan saya dapati saya berpuas hati dengan dapatan saya, kerana murid yang pertama, kalau murid tu padahal dia tak dapat menulis apa, dia cuma dapat menulis sedikit, 1 ayat, 2 ayat je. So yang ni saya buatkan dapat markah lah, dia dapat 4 markah, 2 markah, 3 markah. Tapi lepas dapat dia gunakan emoji ni, markah dia dah meningkat. Dalam 6 minggu saya dapat melihat perubahan mereka. Kerana mereka sekarang dah dapat idea ni, dia dah boleh kata nak kawal susah. Okey. So kesimpulannya, apa yang saya dapatlah daripada teknik ni, so penggunaan teknik jana idea menggunakan emoji berjaya meningkatkan kemahiran menjana idea murid dalam penulisan karangan autobiografi, dan murid semuanya berasa teruja dan lebih mudah memahami untuk menulis berdasarkan setiap emoji yang diberi. Dan pada masa yang sama, kosakata murid meningkat dalam setiap latihan. So saya rasakan yang emoji ni yang mudah difahami oleh murid, dan oleh sebabkan dia simbol, maka murid pun dia senang nak gunakan emoji, dan apabila dia melihat emoji tersebut, the idea dia dah jana dah. Kerana dalam setiap emoji ni saya dah hadkan apa yang mereka perlu fikirkan. Dan ini adalah hasil daripada saya, yang murid lemah, so dia menilai, dia melihat dia satu emoji, dia dah tahu dah apa yang dia perlu tulis. Dan dalam setiap latihan yang saya diberi, saya dapatlah feedback yang sangat-sangat baik daripada murid, dan murid merasa sangat seronok untuk menulis, gembira, dan tidak lagi merasa bosan untuk menulis. So itu saya dapatlah, saya rasakanlah saya dapat mencapai objektif saya untuk murid yang lemah ni. Dan saya boleh katakan yang murid ini dah boleh dapat TP4, TP5, ya, kerana dia dah mula menulis daripada tak tulis apa-apa, daripada sepatah, 2 patah perkataan ataupun ayat, sebiji, 2 biji, sekarang dia dah boleh menulis sampai 20 ayat. So saya pun rasanya memang senang hati, kerana saya buat daripada setiap perenggan, satu perenggan demi satu perenggan, dan akhir sekali feedback dia daripada mereka pun lebih seronok untuk belajar. So ini adalah hasil daripada kajian saya. Tahniah Cikgu Kanan. Terima kasih Cikgu Mira. Perkongsian yang ringkas saja. Apakah perasaan anda selepas membentang dari pagi tadi? Asyik muka murung saja. Apa perasaan anda setelah membentang? Sebenarnya saya berasa sangat senang hati, kerana benda ni saya dah lihat kepada hasil daripada emoji ni, saya dapat lihat di kelas saya. So kalau boleh saya nak sampaikan kepada cikgu-cikgu yang lain supaya boleh bermanfaat, gunakan untuk semua murid, kerana semua murid ni seperti sebelum perkongsian saya, doktor dah kata setiap murid ni dia ada caranya, dia boleh belajar. So itu yang saya nak sampaikan, kerana yang murid-murid yang TP2 ni yang
terutamanya yang saya lihat daripada tahun 4. Kerana dia pelajar-pelajar ni, dia pelajar tahun 1 dengan tahun 2 masa PKP. So untuk penulisan ni memang cabaran lah. So ini dapat, saya gembira dengan teknik saya. So saya berharap cikgu-cikgu lain pun dapat bermanfaat dengan teknik ni. Okey, Cikgu Kanan. Daripada flow yang Cikgu Kanan telah bentangkan tadi, apa yang saya nampak dan setakat ni tak ada soalan di ruangan chat. Tapi seperti biasa saya ada banyak soalan. Okey, yang pertama, Cikgu Kanan menggunakan bukan saja emoji tetapi gambar dalam bentuk simbol. Betul tak? Okey. Cikgu Kanan, kenapa Cikgu Kanan dalam banyak-banyak tu, kenapa Cikgu Kanan pilih emoji? Kalau muka senyum tu boleh buat muka orang tengah senyum ke. Kenapa why emoji? Okey, sebagaimana saya katakan tadi, emoji ni saya pick daripada student sekali. Kerana apabila sekarang kan kita ada kumpulan-kumpulan WhatsApp di sekolah, di kelas, dan bersama dengan murid sendiri sekali, murid saya sekali, saya gunakan WhatsApp untuk mata pelajaran bahasa Tamil. So semasa kita buat temu bual ni, yang emoji ni yang paling mudah murid post. So kalau murid lain, kalau murid dia murid cemerlang, dia type, yang murid yang type dia terus hantar emoji je. So emoji ni saya perasan lah yang murid-murid yang nama ni, dia biasa hantar emoji kepada saya. Okay, dia emoji senyum, okay, emoji kalau ada question mark, okay, dia hantarlah. So saya pick daripada mereka sendiri emoji ni. Lepas tu yang emoji, yang 5 emoji utama yang saya diberikan. Yang simbol-simbol lain ni saya pick daripada idea-idea murid saya sekali. So yang kedua, yang idea saya pick daripada murid tu, ya, simbol tu lah saya letakkan. Yang seperti yang kilang, yang kapal terbang, yang lori, yang itu semua idea daripada murid saya. Yang 5 watak utama daripada saya. Memang hebat Cikgu Kanan. Idea asas Cikgu Kanan ialah emoji yang ditambah baik dengan idea murid-murid iaitu gambar-gambar di sekeliling itu. Ya. Okey. Okey, Cikgu Kanan, satu lagi saya nampak hebatnya Cikgu Kanan bukan saja menggunakan simbol, malah Cikgu Kanan menggunakan peta I think. Betul tak? Ya, ya. Setiap perenggan mempunyai peta I think yang tersendiri. Betul? Ya, betul. Okey. Dan apa yang saya nampak Cikgu Kanan, memang minat murid bertambah apabila mereka ada idea mengikut emoji dan juga gambar itu untuk menulis, dan nampak macam dari satu perenggan ke satu perenggan nampak macam ada kronologi. Bukan nampak macam, memang ada kronologi. Betul tak? Ya. Daripada perenggan pertama sampailah yang akhir sekali. Kalau yang ini autobiografi, so autobiografi ni kita kena mula daripada di mana dihasilkan sampailah kepada tuan dia, apa perkhidmatan dia. So yang itulah satu autobiografi yang lengkap. So saya gunakanlah yang daripada emoji pertama sampailah emoji terakhir. So 5 buah emoji. So saya nakkan pelajar yang pelajaran lemah ke pelajar cemerlang. So 5 emoji ni saya rasakan karangan yang padat murid dapat menulis, kerana tahun 4 dia perlu menulis dalam 80 patah perkataan. So 5 emoji ni, satu emoji lebih kurang 20 patah perkataan. Kalau murid dapat menulis, cemerlang hasil yang dapat. Tahniah Cikgu Kanan, dan saya juga dapat lihat dan dapat dengar tadi Cikgu Kanan cakap ada unsur differentiation pun, pembelajaran terbeza di mana murid-murid yang berada pada TP 5 dan 6 mereka mampu buat dengan sendiri. Ya. Kalau murid yang berada pada TP 1 dan 2 mereka lebih memerlukan bantuan guru. Ya Pak. Kerana murid yang TP 5, TP 6 ni dia dah rasa lebih seronok, kerana murid yang TP 2, TP 3 ni dia guna emoji. So mereka pun teruja nak gunakan emoji. So mereka sendiri dah datang tanyalah, cikgu kita pun nak emoji, kita pun nak tulis. So mereka dah lebih senang, mereka dah kata lebih mudah, tak payahlah hafal teknik-teknik lain. Dia kata 5 emoji dah cukup cikgu, saya dah boleh tulis satu emoji. Lepas tu karangan autobiografi lengkap. Cikgu Kanan, boleh tak kita gunakan yang ni untuk subjek lain, terutamanya subjek bahasa? Boleh Puan.
Kerana setahu saya kalau bahasa bukan saja bahasa Tamil, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Chinese, semua dia ada autobiografi. So oleh kerana autobiografi, so teknik dia sama je. So daripada penghasilan sampailah mereka perkhidmatan. So yang benda ni ataupun teknik emoji ni boleh digunakan pakai untuk semua bahasa. That means kalau kita boleh tulis karangan biasa pun, kita boleh je guna yang emoji-emoji ni juga. Contohnya nak tulis karangan laporan. Karangan laporan. Kalau laporan, dia okey, kalau 5 emoji ni saya gunakan khas untuk autobiografi. Okey, kalau laporan bolehlah kita ada emoji yang sesuai untuk laporan. Emoji ni memang terlalu banyak emoji. Kita kena fikirkan emoji yang bersesuaian dan diperkenalkan kepada murid. Ya. Tapi apa yang saya lihat ni, murid yang rasa bosan ataupun lemah dalam kelas, dia lebih suka dengan emoji dan dia rasa lebih berfokus apabila saya gunakan emoji ni. Terima kasih Cikgu Kanan. Saya bacakan di ruangan chat. Okey, Cikgu Louis menyatakan, thank you very much for the information sharing. Cikgu Saraswati pun bersetuju dengan Cikgu Kanan. Emoji ini rapat dengan pelajar. Doktor siap letak angelic emoji. Doktor pun letak angelic emoji. Thank you, Doktor. Okey, so setakat itu saja saya rasa tiada sebarang soalan maupun komen di ruangan chat. Puan Sheila, you have anything to share? Cikgu Kanan, sebenarnya saya nak ucapkan tahniah, memang menarik penggunaan emoji ni dan boleh diguna pakai untuk semua mata pelajaran yang lain sebenarnya, penggunaan emoji. Sebab konsep asasnya adalah bagaimana mereka boleh memperkembangkan idea asal dengan menggunakan emoji. Tahniah Cikgu Kanan, saya rasa dan saya yakin cikgu-cikgu yang turut serta dengan perkongsian kita hari ini boleh mengambil idea Cikgu Kanan ni. Terima kasih Cikgu Kanan, all the best. Terima kasih Puan. Thank you Puan Sheila. Okey, saya rasa tiada soalan. Ada sesiapa nak bertanya soalan? Cikgu Linggam telah mengucapkan well done sir. Okey, tiada soalan. Ada sesiapa ada apa-apa idea nak tambah? Okey, rasanya tak ada. Cikgu Kanan, from your side, apa-apa? Saya cuma nak mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana memberi peluang lah daripada CDL untuk menentangkan aksi dapatan ni. Saya berharap semua guru dapatlah sesuatu daripada perkongsian saya dan dapat diguna pakai dalam mata pelajaran mereka. Cikgu Kanan nak minta tolong sikit. Boleh. Lepas ni, Cikgu Kanan buat teknik emoji tapi buat untuk laporan. Lepas tu share dengan kita orang. Boleh? Boleh cikgu, boleh try. CDL part 2 Cikgu Kanan. Boleh cikgu, untuk laporan boleh, saya akan try. Laporan, Cikgu Kanan boleh share. Berita, Cikgu Kanan share. Penulisan email, sebab BI kami ada banyak email dengan surat. Email and letter kami ada banyak. Jadi Cikgu Kanan buat dulu untuk Tamil, lepas tu share dengan CDL part 2. Baik cikgu, saya akan cubalah untuk manfaat untuk cikgu bersama murid-murid. Ya, okey Cikgu Kizi, ilmu perkongsian yang baik, bermanfaat dan bermotivasi. Terima kasih Cikgu dan bermanfaat. Cikgu Maler, perkongsian yang terbaik. Terima kasih Cikgu. Okey, dengan itu tadi saya rasa Cikgu Kanan ingat ya, laporan, email, berita, letter, surat. Cikgu Kanan ingat. Okey, semua tu fikirkan. Okey, dengan itu saya rasa tiada lagi untuk sesi perkongsian Cikgu Kanan.